Kita sambung kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Kita sampai pada muka surat yang Jawi. Saya guna Jawi, siapa yang guna kitab Jawi, muka surat 20. Muka surat 20. Hari itu kita dah baca tak habis. Jadi lebih kurang daripada atas tu, lebih kurang baris yang ke-13 ke 14 begitu, iaitu berkaitan dengan kelebihan solat secara berjamaah. Kelebihan solat secara berjamaah. Baik. Kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan tersebut. Yang mana yang kita dah sebut hari itu, orang yang sembahyang berjamaah itu lebih atas daripada sembahyang seorang dirinya dengan 27 darjat. Dengan 27 darjat, seperti barang yang datang pada hadis. Syekh Dr. Fatani kata seperti yang ada pada hadis Nabi SAW. Oleh kerana itu kita lihat beberapa hadis yang kaitannya dengan apa yang dimaksudkan. Yang pertama kita lihat, iaitu sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi SAW, salatul jama'ati tafdulu salatul fazzi bi 27 darajah. Artinya solat secara berjamaah itu maksudnya bukan solat yang bersendirian. Dia sebut solat berjamaah maksudnya bukan solat bersendirian. Tafdulu solat al-fadhi, lebih daripada solat secara bersendirian, bi 27 darajah, dengan 27 darjat. Ini hadis sahih Bukhari. Kalau kita lihat kepada mukhtasar sahih Bukhari itu, iaitu pada nombor 368. 368 kalau mukhtasar sahih Bukhari. Adapun kalau hadis asalnya itu menurut setengah ulama, iaitu pada nombor 645. Baik. Kemudian kita lihat apa yang dimaksudkan dengan darajah. Darajah maksudnya kedudukan. Darajah 20 bi 27 darajah, iaitu kedudukan. Lain daripada perkataan darajah ni juz'an. Kita lihat, iaitu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi daripada Ibnu Umar menyebut tentang 27 darjat. Kita lihat hadis yang kedua, iaitu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu. Ada beza dekat situ. Ada beza dekat situ. Yang sebelum tadi kita dah baca tafdulu, sini afdalu. Salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Solat secara berjamaah itu lebih utama daripada solat seorang daripada kamu secara bersendirian dengan 25 juzuk. Apa maksud juzuk kat sini? Di sini ulama terangkan juz'an bermakna dhi'fan fil ajri, iaitu berlipat ganda di sudut pahala. Kalau sembahyang seorang diri, katalah sempurna, dapat 1. Tapi kalau solat berjamaah, maka dia akan dapat 25 juzuk. Maksudnya pahala tu digandakan sehingga 25. Tadinya sebut 27. Ini pula sebut 25. Mana satu betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Kan? Sebab apa? Sebab yang kita baca atas tu tadi ada dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim.
Hadis daripada Ibnu Umar. Yang ni pula daripada Abu Hurairah, berada dalam Sahih Muslim pada mukhtasarnya, iaitu pada nombor 322. Kalau dalam Sahih Bukhari mukhtasarnya 369, ianya berbunyi juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi tuan-tuan cuba dengar ada beza dekat situ. Tafdulu salatul jami'. Nampak? Yang Muslimnya tadi apa dia? Salatul jama'ati. Dia mula dengan perkataan tu. Salatul jama'ati. Ini Bukhari punya. Tafdulu salatul jami' salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Solat secara berjamaah melebihi solat sendirian salah seorang daripada kamu dengan 25 juzuk. Juzuk tak ada sebut tadi apa dia, iaitu pahala digandakan daripada satu, sehingga orang ni buat solat berjamaah dapat 25 lebihan pahala. Baik. Kemudian ulama memberi keterangan macam mana kita nak satukan hadis ini antara 27 dengan 25. Tolak tak boleh, hadis ini sahih kan. Maka keterangan ulama antaranya di sudut pahala 27, 25 darjat itu ataupun juzuk itu, maka janganlah diambil hirau sangat. Sebab apa? Sebab ia bukan mutlak pada angka tersebut kan. Hanya menunjukkan bahawasanya ada yang banyak, ada yang sikit kan. Dan banyak sikit itu berdasar kepada kedudukan solat seseorang, dan ada ulama kata berdasar kepada tempat seseorang itu duduk. Sebab apa? Sebab satu tempat dengan satu tempat lain mungkin berbeza kan? Contoh kita solat di sini di bumi Malaysia, adakah sama dengan orang yang solat di tanah suci kan? Bezanya seorang yang solat tak ada masalah apa, cuaca elok, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi ketika solat berjamaah si fulan itu dalam keadaan angin yang kencang, hujan yang lebat, di sudut pahala tentu tidak sama. Apa yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari pada jilid yang kedua muka surat 132, dia kata apa? Sesungguhnya bilangan 27 iaitu bagi solat yang solat jemaah. Pasal kita sebut tadi 27, 25 ni dia melibatkan solat berjemaah. Yang seorang diri tak ada yang ni. Itu yang lebihnya solat berjemaah boleh dapat 27 ataupun 25. Tapi keterangan daripada Ibnu Hajar dia kata apa? Yang disebut 27 darjat itu atau 27 juzuk itu iaitu pahala bagi solat berjamaah jahriyah. Jahriyah ni iaitu solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Solat fardu maghrib, solat fardu isyak, solat fardu subuh. Jahriyah maksudnya imam akan baca dengan suara yang tinggi pada 2 rakaat yang mula. Itu jahriyah. Adapun yang ganjarannya atau pahala dilipat sehingga 25, sama ada kita sebut juzuk ke ataupun kita sebut darjat ke, iaitu lis-salati sirriyah, iaitu solat berjamaah yang tidak dibaca kuat, iaitu fardu zuhur dan fardu asar. Baik. Jadi kalau siapa nak pahala banyak, maka hendaklah solat berjamaah. Solat berjamaah. Dah tentu dah ada lebih daripada sembahyang seorang diri. Baik, kemudian kita lihat apa lagi di sini. Maka orang yang memudah-mudahkan dengan laba ini dibangsakan laba pada agama. Untung, laba untung. Orang yang buat tak kisah, memudah-mudahkan buat tak kisah, meremehkan keuntungan ini. Bahkan keuntungan ini bukan keuntungan duniawi. Ini keuntungan ukhrawi. Lagi ukhrawi padahal tiada payah pada menghasilkan, bukan susah pun nak solat berjamaah.
Dia kata, susah Ustaz saya. Ustaz kan tahu rumah saya kat mana. Kan? Jauh Ustaz, jauh. Masjid dengan rumah saya lagi jauh. Surau pun dekatlah sikit daripada masjid tu, tapi jauh. Jauh Ustaz. Lepas tu, memang saya seumur hidup tak buat solat berjamaah. Oh, sampai seumur hidup tak solat berjamaah. Kan? Padahal kalau dia faham sungguh-sungguh, kan payah pun kalau dia nak buat. Macam mana Ustaz? Ni nak turun bukit, anduk dengan siapa? Ada anak beranak. Solat berjamaah dengan anak beranak. Kan? Boleh ke Ustaz? Kan kita kena ada imam. Betul, jadilah imam. Kan? Ataupun anak jadi imam. Dia begitu. Tapi kehendak ni, kan? Bila ada ni hendak 1000 daya, kan? Dia nak fadilat yang lebih, maka turunlah bukit. Anduk kat sana tak turun langsung ke? Mana boleh tak turun Ustaz? Tiap-tiap pagi turun nasi lemak. Depa jual kat bawah. Nampak? Nasi lemak boleh turun. Subuh dia tak mai. Begitu. Tambah yang dekat-dekat, kan? Yang tak teruk sangat nak turun, kan? Setakat bukit macam tu, atas sikit macam tu je pun. Kan? Ni cerita yang turun junam. Marin arwah dah kawan saya tersungkuk jatuh bukit. Tak kita sampai macam tu, kan? Begitu. Pun kadang-kadang susah. Perkara yang senang sangat kita nak buat, kadang setengah orang ni dia betul. Dia semua tertakluk kepada iman. Tu je, kan? Tertakluk pada iman. Pada zaman Nabi, orang yang susah-susah tak sihat, yang buta, yang cacat, tak kira apa, mai juga solat berjamaah. Kan? Pasal apa? Solat berjamaah tempat yang lebih ramai, maka lebih afdal daripada tempat yang kurang. Dan tiada patut, sini dia tulis dalam naskah cetakan yang kita pegang ni, dia kata apa? Dan tiada patut mencapaikan dia dalam kitab lama. Satu lagi kitab cetakan yang lain, dia kata apa? Bukan tiada patut, tiada dapat. Tiada dapat, kan? Jadi kita tengok di sini. Dan tiada dapat mencapaikannya, maka adalah maksud dia tak mau. Macam mana pun solat dia akan buat seorang-seorang. Dia tak mau. Dia rasa macam sabar tak kena. Kan? Sabar tak kena, dia tak boleh. Pasal apa? Apa alasan dia? Kan? Dah lah depa kurang mengaji. Macam mana saya nak ikut depa? Dah mengaji lebih jadi imam. Itu ya, kan? Katalah dia tahu sungguh dia orang sini, orang lama, kan? Ni surau tak buat lagi dia dah ada dah. Kan? Masa duk pugak-pugak dia duk tengok. Dia pandai, dia kata dia pandai daripada semua, tak pilih aku. Kan? Pon tak pilih dia tak mai. Tak boleh. Tu buat macam mana? Seorang. Main seorang, kan? Begitu. Orang ni orang yang teramat rugi. Kan? Pasal apa? Pasal dia tidak solat secara berjamaah. Kalau ada sebab yang kukuh, dia tak boleh main kat sini. Pergi masjid. Pergi surau lain. Pergi masjid. Kan? Atau yang dekat dengan rumah dia surau. Contoh begitu, kan? Maka orang ini dianggap sebagai orang yang mengabaikan agama. Kan? Sedangkan ini laba keuntungan yang cukup hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya. Siapa kata ni? Syekh Dr. Fatani kata. Kan? Dan kita tulang habangnya. Apa ni? Salah terang mana kami? Kan? Apa yang tak betul kami buat? Kan? Dan kita cerita apa yang Syekh Dr. Fatani sebut dalam kitab dia, Munyatul Musalli. Orang ini dianggap sebagai orang yang memudah-mudahkan agama. Dan orang yang tiada menghiraukan dia. Dia bagi kemah lagi ayat dia kata apa? Orang ni orang yang tak buat kisah. Kan? Padahal dia kata dia orang beragama. Kita kena betul-betul lah, mana boleh. Mesti kita tegakkan agama pada diri dan keluarga. Itu ini punya slogan. Kan? Tapi ternyata bahawasanya dia ni saja-saja dia sebut, entah apa kita pun tak tahu niat dia. Kan? Karena dia dalam kategori orang yang buat tak kisah kepada agama.